يا ذا الجلال والإكرام يا ذا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ke-12 kita meraihkan, kita menempuh bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 1441 Masihi pula 1441 Hijriah bersamaan dengan 2020 Masihi, dan di dalam PKP yang keempat. So, seperti 11 hari saya berkongsi tentang pengalaman Ramadan, pasal pengalaman saya sebelum ni, lepas tu kelebihan sedekah, lagi banyak cerita-cerita pasal Uwais Al-Qarni, pasal Abu Nawas. So hari ni saya nak berkongsi tentang pengalaman saya, sebab dalam 11 hari ni saya selalu sebut pasal pergi umrah, pengalaman saya pergi umrah kan. So hari ni saya nak berkongsi tentang pengalaman saya pergi umrah, dan hari ni ada kena berepisod sebabnya umrah ni lama, dia punya cerita dia panjang. Sebabnya kita masa umrah tu di Mekah, lepas tu saya sempat pergi Taif, sempat pergi Taif. Lepas tu pergi seterusnya pergi ke Madinah, ke 7 hari di Mekah, 7 hari di Madinah. So banyaklah pengalaman yang dapat, sebab ni first time pengalaman, so dia macam fresh lagi lah masuk dalam otak. Sebabnya dalam psikologi dia orang panggil memori ni ialah flashback memory, iaitu memori yang kita rasa bila kita tak boleh nak lupa memori tu. Itulah pengalaman umrah ni adalah satu memori yang rasanya tak mungkin saya boleh lupakan. So, macam mana boleh terdetik untuk kami pergi umrah? Hari ni saya nak cerita tentang macam mana dia terdetik pergi umrah, and then macam mana kami boleh pergi umrah tu, and then ketika di Mekah. Di Mekah dulu lah, sebabnya kami turun kat Mekah. Okay, first thing first, masa degree dulu, mak selalu challenge lah. Dia cakap kalau dapat result elok, kalau result dapat first class degree, mak cakap okay, nanti nak bawa pergi buat umrah. And then terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah tengok Okay, lepas tu kira masa tu macam boleh dapat first class ni kan. Lepas tu struggle. Alhamdulillah dapat result elok, dapatlah pointer, cukup-cukup makan untuk first class degree. And then so mak dah janji, sebabnya mak selalu setiap kali nak ambil exam ke semua, mak akan janji macam IPSR dulu nak dapat 5A, dapat PS2, tapi sampai sekarang tak beli PS2 tu. Sebabnya mak cakap kalau mak beli nanti rosakkan hazi. Macam tu lah mak cakap. Tapi Alhamdulillah, sebabkan mak tak beli tu lah, saya lebih fokus untuk belajar. And then form 3 beli tak ingat. Tapi setiap kali exam tu mesti mak adalah dia punya reward mak nak bagi. And then habis degree ni dapat result elok. And then habis kami combo bulan 11 tu, bulan 12 pergi buat umrah. Bawalah satu family, kecuali adik seorang tak sempat. Haikal tak sempat, dia ada kelas masa kami pergi buat umrah tu. And then pendekkan cerita, masa kami pergi buat umrah tu, kami belilah kelengkapan, beli semua kain ihram tu semua kami beli. Sebabnya kami tak nak pinjam dengan orang, sebab kami nak rasa sendiri kami punya kain ihram kan. Mak abah dah buat haji, so mak abah dah ada lah kain ihram dia. So kami yang adik-beradik lah yang beli kain ihram, saya dengan abang kan. Lepas tu kami pendekkan cerita, masa dekat airport kami ikut travel, Ilmi Travel. Okay, Ilmi Travel ni mak tengok dekat TV Al-Hijrah. Lepas tu kan banyak iklan-iklan pasal umrah Andalusia. Lepas tu mak tengok Ilmi Travel ni paling murah sekali. Paling murah pun 6,000 juga lah seorang. And then lepas tu kami sampai je dekat airport tu. Masa ni belum Covid lagi bulan 12. Alhamdulillah sempat lah kami pergi buat umrah sebelum Covid.
And then dah sampai dekat airport tu, jumpalah dengan dia punya agent untuk travel ilmi ni. Lepas tu dah jumpa agent dia. Lepas tu tengoklah kami punya jemaah untuk ilmi tu. Rupanya kami semua yang jemaah kami ni semua tua-tua. Memang semua dah makcik-makcik pencen, semua dah tua-tua. Dan kami je satu keluarga yang dari Penang, yang lain semua orang Kelantan. So memang mampu lah, kena kecek Kelantan pula. Lepas tu satu travel tu semua memang semua orang Kelantan, tak ada siapa orang Penang. Kami je orang Penang. Tapi mak belajar kat Kelantan, so mak pandai dah cakap Kelantan dengan makcik dengan pakcik tu. So kami awkward juga sebabnya dah lama tak biasa cakap kecek Kelantan kan. So naik flight. Masa naik flight, memang masa tu kami dah kena pakai kain ihram dah. Kami pakai kain ihram sampai dekat, kami turun dekat Qatar UAE, dekat Sharjah. Lepas tu turun ke airport Sharjah tu, kami tak sempat sampai subuh sebabnya niatkan solat kalau Mas Airline akan beritahu waktu solat. Tapi naik airline kami naik ni Allah Masya Muhammad, tak ingat dah nama airline ni. Tapi dia tak announce pun nama airline Arab, tapi tak beritahu pun waktu solat kan. So kami sampai kat Mekah tu memang excited. And then tapi kami sampai kat bilik, kami kena qada dulu subuh. And then kami solat Zuhur. Lepas tu kami pergi buat umrah yang pertama, sampai nak buat tawaf semua tu lah, tawaf sa'i dan bersyukur. Okey, sampai dekat masuk dalam Mekah, dalam Kaabah, dalam Mekah macam mana, dalam Masjidil Haram. So masuk dalam Masjidil Haram tu, pada waktu asar, lepas asar kami pun sampai. Kami solat jemaah dekat luar, bukannya dekat dalam mataf tu lah, dekat bahagian luar mataf. And then kami solat asar. Lepas tu lepas asar tu barulah kami dapat buat umrah yang pertama. And then masa tengok Kaabah tu memang excited lah. Memang macam wow, dapat tengok Kaabah. Sebabnya rasa takut sepanjang nak buat umrah ni, rasa takut tak nampak Kaabah kan. Sebab selalu orang cakap kalau dosa banyak nanti tak dapat Kaabah. Tapi alhamdulillah lah, dapatlah tengok Kaabah. So Kaabah ni dia just kotak and then hitam. Kalau awal tengok tu macam Kaabah, macam ni dia rasa excited. Tapi macam yang ni lah yang selama aku menghadap, inilah Kaabah. Lepas tu buat tawaf. Habis buat tawaf tu kena buat solat sunat tawaf kan. Tapi sebabkan mutawif ni tak tahu dia tak tahu ke ataupun dia tak ada ilmu ke apa ke. Tapi dia cakap lepas asar tak boleh solat sunat tawaf. Memang solat sunat tawaf solat asar di tempat lain tak boleh sebabnya haram. Tapi di Mekah, di Masjidil Haram, kita boleh solat 24 jam. Itulah kesilapan dia. Lepas tu kami habis tawaf, kami pun solat sunat. Diorang tak buat, tapi dia solat sunat je lah, tak adalah haram kalau kami tak buat tu. And then kami pun buatlah sa'i 7 pusingan daripada Safa ke Marwah. And then Safa Marwah. And then dia akan pergi ke Marwah. Sebabnya ada orang tersilap, dia buat kat Marwah dulu baru pergi kat Safa. So dia terbalik. So tak tahulah macam mana dia punya umrah tu. And then masa dekat Mekah ni banyaklah benda-benda pelik yang you all akan tengok nanti. Contoh dia nanti yang mana lelaki, diorang punya negara lain punya kain ihram sangatlah nipis. Tak tahu kenapa, macam kita okey lagi, tebal macam kain, macam tawul. Macam tawul yang tebal lah. So macam tak ada hal lah. Lepas tu kalau dari negara lain macam Pakistan ke apa ke, ada orang punya kain ihram tu sangat nipis, macam kain baju Melayu tau. So korang macam boleh, kalau dia duduk kat tengah panas macam korang boleh tengok tembus dalam. Itu macam diorang ni nipis lah kain ihram. And then yang mana jenis hardcore, selalunya orang Indonesia jenis hardcore tak faham tu lah. Dia jenis macam mana, dia over excited ke tak suka ke apa, tak tahulah. Masa tawaf tu memang dah nangis-nangis kan. Selalu memang masa tawaf tu orang rasa hibur. And then tawaf, so dia semua benda dia nak cium. Orang suruh cium Hajaratul Aswad, tapi dia cium yang makam
makam Ibrahim, dia ciumnya tempat hijir Ismail tu. Semua benda lah dia orang nak cium. So, macam apa hal lah pandang masa tengah tawaf tu. Pandang lah apa hal lah dia orang ni. Semua benda nak cium tu. Ya adalah yang pasal adalah polis kat situ yang jaga. So polis tu akan halau lah siapa yang terlebih-terlebih ni. Dia kalau dia akan cakap ibu selalu perempuan lah yang terlebih-terlebih ni. Dia macam ibu suruh pergi kan. Kalau dia tengok tu macam India ke, dia akan cakap calo. Kalau dua tu lah yang selalu dengar, ibu calo. So kalau Arab tak ada perangai ni sangat. Arab perangai wajar. Tapi kat Mekah tu kita nampak lah masa dekat Mekah dengan Madinah, dia punya dua watak berbeza tau. Macam dekat Mekah tu macam kabut sangat, macam orang semua kasar. So dah lah, memang nampak lah diorang tu jenis selalu keras. Tapi dekat Madinah betul lah Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab kat Madinah tu memang orang dia lembut-lembut. Okay, nanti kita akan cerita pasal Madinah. So hari ni dah cerita pasal umrah je. So untuk umrah dia awal niat, lepas tu tawaf, lepas tawaf sa'i, lepas tu bergunting. Dekat gunting tu kalau kita tak nak botak pun boleh, at least potong 3 helai rambut. Lepas tu bergunting tu ada satu cerita yang agak kelakar. Ada seorang pakcik ni, dia dah buat umrah kali pertama, dia dah botak lah rambut dia. Nak botakkan rambut ni boleh je kalau kita pergi keluar, tak bergunting dulu, kita keluar, lepas tu kita pergi dekat mana kedai rambut, kedai potong rambut, lepas tu kita potong botak. Okay, dia seorang pakcik ni, dia dah botak dah. And then masa dia dah habis sa'i, dia bawa gunting, dia nak potong rambut dia tak boleh, memang dah tak ada rambut dah. Actually sepatutnya dia bawa pencukur potong sikit, cukur yang tu je. And then dia bawa gunting, lepas tu dia minta orang lain tolong potong kan. Seorang Indo ni lah, pakcik tu Malaysia, dia minta tolong orang Indo ni potong kan. Macam mana potong, dah botak kan, tinggal sikit je rambut tu, macam kita potong kepala tu, dah darah lah kan. So yang Indo ni rambutnya udah enggak ada. Lepas tu dia pegang-pegang rambut, potong sini je lah, dia potong janggut. Allahu Akbar. Masa tu pandang je pakcik tu macam, pakcik tak boleh cik, tahallul tu maksudnya kena bergunting atau bercukur, yang pakcik pergi potong janggut kenapa? Pakcik tu pun macam dia, maybe dia tak ada ilmu ke. Sebab tu lah pengajaran untuk kalian yang mana yang nak pergi buat umrah, sebelum umrah tu belajar dulu, pergilah kursus, kelas-kelas pasal umrah. Sebabnya kalau kita tak ada ilmu pergi buat umrah ni, banyak benda yang tak tahu nanti. Takut banyak kita punya umrah tu tak diterima, bahkan kita masih lagi dalam keadaan ihram sampai dekat Malaysia. Bila dalam keadaan ihram ni, banyak benda pantang larang ihram yang kita perlu jaga. Salah satu dia tak boleh kahwin. Bayangkan kalau dah kahwin, balik rumah, balik Malaysia, masih lagi dalam keadaan ihram. So lah, tu kita perlu jaga-jagalah. Kalau siapa yang nak pergi buat umrah ni, kena belajar dulu. Okey, itulah cerita tentang pengalaman di Mekah. Jadi banyak lagi pengalaman kat Mekah ni, tapi itulah core dia. Kalau siapa pergi Mekah mesti akan cerita pasal tawaf, pasal sa'i, and then pasal bergunting. Memang itulah umrah. Yang lain kalau pergi Madinah, pergi ke Taif tu, itu orang panggil ziarah. Tu dah orang panggil umrah dan ziarah. Kalau siapa yang ni. Okey, waalaikumsalam Abang Mak. Abang Mak dah baru nak dah nak end dah habis dah. Jawab soalan. Jawab salam. Waalaikumsalam ni, jawab salam lah ni. Okey. Itu dah perkongsian saya pengalaman tentang buat umrah kali pertama tahun lepas bulan 12 dengan family. So esok insya-Allah saya nak berkongsi tentang saya berziarah ke Taif. Ziarah Taif ni best juga. Dia tempat dia sejuk. Orang dia actually lembut tau, orang Taif ni. Sebab itulah Nabi berhasrat untuk pergi menyebarkan Islam ke Taif. Tetapi disebabkan Abu Lahab dah doktrinkan kepada penduduk-penduduk Taif, sampailah Nabi dibaling batu sehingga capan Nabi tu boleh bertakung darah. So esok insya-Allah saya kongsi tentang pengalaman ziarah ke Taif. Best juga ziarah ke Taif ni. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita dapat iktibar daripada cerita saya pada malam ni. Dah habis dah Mama. Dah 10 minit lebih ni. Sebab saya masih lagi dekat college. So sekarang ni waktu kami kena ambil makanan.
So kalau ambil lambat lagi, takut kesian dekat pekerja tu pula, nak kena jaga. Bila nak balik Penang, dah dapat lah call, alhamdulillah you all. Okay, dah dapat lah call dari Unimas. So in few days insyaAllah akan pulang lah. Prosedur dia banyak. Kena dapat call, lepas tu kena saring dulu, lepas tu kena nanti baru ada orang akan add dalam group, lepas tu kena saring, lepas tu barulah naik flight. Naik flight ni pun maybe akan turun di KL, bukannya turun kat Penang terus. Lepas tu turun kat KL, akan naik bas dari KL pergi ke Penang. Dalam bas tu 2 seat seorang je. So bayangkanlah, satu bas tu 20 orang je. Memang agak merugikan lah kalau kita ikutkan dari segi kewangan. Tapi maybe sebab kerajaan nak support industri bas ni, so diorang pun buat je lah. Sebab dalam flight tak boleh pula dalam flight tak boleh lah nak social distance, rugi sangat. Daripada 300 itu nanti jadi 150 lah, rugi lah. AirAsia nak tanggung kalau buat social distance dalam air flight. Okay, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Okay, semoga kita dapat menempuhi bulan Ramadan ini dengan sebaik boleh, dan kita harap bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita walaupun kita dalam PKP. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok pula. Assalamualaikum. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام